Hari ini, saya akan menerangkan filem fiksyen sains yang dipanggil The Mandela Effect. Pada hari itu, pembuat permainan bernama Brendan, isterinya, Claire dan anak perempuan mereka bernama Sam, sedang bercuti ke pantai. Mereka bertiga seronok bersama penuh kegembiraan, jenaka dan ketawa. Semasa mereka berehat, Sam berhasrat untuk mencari siput di sekitar pantai dan dia berjanji untuk tidak bermain air. Claire bersetuju dengan syarat Sam tidak pergi terlalu jauh dari pandangan mereka. Apabila Sam sibuk mencari siput, dia tidak menyedari bahawa ombak mengheret George yang ingin tahu. Sam cuba mengambil anak patung itu, tetapi malangnya, dia diseret oleh ombak. Kematian Sam membuatkan Brendan dan Claire berasa sangat sedih. Claire cuba untuk meneruskan, tetapi Brendan, yang sangat menyayangi anak perempuannya tidak boleh melepaskannya begitu sahaja. Semasa mereka mengemas barang Sam, Brendan secara tidak sengaja melihat buku bertajuk Beruang Bernstein. Dia berasa ganjil kerana dia ingat dengan jelas bahawa buku itu sebelum ini bertajuk Beruang Bernstein dengan I, bukannya A. Apabila mereka sedang tidur, tiba-tiba terdengar bunyi aneh dari dapur, dan ternyata Matt, abang iparnya, yang datang mencari makanan di dalam peti sejuk. Brendan kemudian memberinya sedikit pizza dan dia juga bertanya kepada Matt tentang buku Beruang Bernstein. Matt menjawab bahawa buku itu bertajuk Beruang Bernstein dengan huruf I. Tetapi Brendan menunjukkan Matt bahawa tulisan yang betul ialah Beruang Bernstein dengan huruf A. Kerana ingin tahu, Brendan cuba mencarinya di internet dan ternyata terdapat ramai orang yang berpendapat bahawa tulisan dalam buku itu Beruang Bernstein dengan I. Brendan terus mencari maklumat mengenainya sehingga dia akhirnya menemui teori yang menerangkan kejadian, iaitu teori kesan Mandela. Keesokan harinya, Brendan keliru dengan foto keluarganya di dalam peti sejuk. Dia bertanya kepada isterinya di mana gambar itu diambil dan Claire menjawab bahawa ia diambil di hadapan balai cerap Griffith, tetapi Brendan sangat yakin bahawa mereka tidak mengambil gambar di tempat itu, sebaliknya, mereka mengambil gambar di Pusat Sains Pasifik di Seattle. Isterinya tidak menjawab dan menyuruhnya pergi kerana dia sibuk memasak. Brendan kemudian pergi berjumpa Matt dan bercakap tentang teori kesan Mandela. Brendan merasakan bahawa dia sedang mengalami fenomena kesan Mandela, tetapi Matt menafikan dan mengatakan bahawa fenomena itu hanyalah ingatan palsu. Tetapi Brendan masih percaya pada teorinya dan percaya bahawa dia kini hidup dalam alam semesta selari. Brendan terus meneroka teori-teori ini, dan kemudian dia melihat di forum bahawa kesan Mandela disebabkan oleh percubaan dengan pelanggar hadron besar yang dicipta oleh CERN. Percubaan dijalankan pada tahun 2008 di Rusia, dan pada masa yang sama, ramai orang mengalami fenomena pelik, salah satunya ialah kesan Mandela. Brendan kemudiannya cuba pergi kepada seorang imam bernama Isaac, untuk mengetahui tentang kewujudan Tuhan. Tetapi selepas mendengar kata-kata Isaac, Brendan tidak percaya bahawa Tuhan telah mencipta dunia ini. Melihat gelagat Brendan yang pelik, Claire cuba mengingatkan Brendan supaya tidak kekal dengan kenangan lampau bersama Sam. Dia mahu Brendan melupakan masa lalu dan menjalani kehidupan baharu. Dia kemudian bertanya kepada isterinya tentang gambar lelaki itu dalam Monopoly. Claire amat percaya bahawa imej lelaki itu dalam Monopoly memakai monokel di sebelah matanya. Apabila dia menyemaknya, ternyata imej lelaki itu tidak menggunakan monokel. Selain itu, Brendan turut menyatakan bahawa watak monyet Curious George sebenarnya tidak mempunyai ekor. Tetapi anak patung George Curious yang dimiliki Sam mempunyai ekor. Brendan cuba menjelaskan bahawa semua ini berkaitan dengan teori kesan Mandela. Brendan merasakan bahawa kematian Sam pada masa itu hanyalah satu lagi versi alam semesta selari yang memasuki dunia semasa dan kemudian mengalihkan peristiwa sebenar. Tetapi Claire marah dan kecewa dengan Brendan, yang hanya mementingkan dirinya sendiri dengan teori pelik, membuatkan mereka tidak dapat meneruskan. Walaupun begitu, Brendan tetap yakin bahawa kesan Mandela wujud. Brendan kemudian mengkaji teori tersebut dengan lebih mendalam. Dia mendapati bahawa kesan Mandela boleh berlaku disebabkan alam semesta selari yang lain bercampur ke dalam dunia yang dia tinggali sekarang. Alam semesta selari itu sendiri adalah banyak, dan setiap alam semesta selari mengandungi versi lain kisah kehidupan semasa. Dia merasakan kemungkinan besar Sam masih hidup di alam semesta selari yang lain. Akhirnya, dia menemui nama saintis bernama dari Roland Fuchs, yang juga percaya bahawa dunia
Ini hanyalah simulasi. Brendan kemudian cuba berjumpa Dr. Rowland, tetapi dia terlalu sibuk pada masa itu. Keesokan harinya, Brendan cuba berjumpa dengannya lagi. Di sana mereka berdua berbual tentang penyelidikan Rowland. Doktor menjelaskan bahawa penyelidikannya menunjukkan bahawa alam semesta ialah simulasi komputer yang direka untuk tujuan yang tidak diketahui. Simulasi kemudian membuat simulasi baharu dengan versi cerita yang berbeza setiap saat. Kesan Mandela yang dialami oleh Brendan ialah satu bentuk pepijat atau campuran antara simulasi semasa dan simulasi lain. Itulah yang menyebabkan kehidupan menjadi silap. Daripada penjelasan Rowland, Brendan juga membuat kesimpulan bahawa jika program membentuk dunia ini, dia boleh menukar atau cara menggunakan pengekodan skrip supaya dunia berjalan dengan betul tanpa sebarang pepijat. Tetapi nampaknya dia tidak boleh berbuat demikian jika dia hanya menggunakan komputer biasa. Dr. Rowland juga bersetuju bahawa mereka tidak boleh mengubah dunia dengan hanya komputer biasa dengan spesifikasi yang sangat rendah. Rowland kemudian menunjukkan kepada Brendan bahawa dia dan pasukannya telah membuat komputer kuantum pertama yang disimpan di satu universiti. Dr. Rowland kemudian menerangkan bahawa terdapat kemungkinan program Brendan boleh dijalankan menggunakan komputer kuantum. Brendan kemudian memutuskan untuk mencari buku tentang pengaturcaraan komputer kuantum dan mula mengekod skrip berdasarkannya. Dia juga menggabungkan beberapa kod pengaturcaraan permainannya dengan kod kuantum supaya dia berjaya mencipta skrip baharu. Keesokan harinya, Brendan terkejut dengan kehadiran Sam yang sudah berada di rumah mereka. Pada mulanya, dia menganggap itu hanyalah imajinasinya, tetapi akhirnya, dia percaya bahawa dialah yang membawa Sam kembali dari dunia selari. Tanpa membuang masa, Brendan kemudian memanfaatkannya dengan berseronok bersama anak perempuannya. Brendan gembira kerana dia berjaya mengalihkan kisah kematian Sam dengan versi selari yang lain. Tetapi pada masa itu, Brendan mula berasa pelik tentang kelakuan Claire. Dia menyedari bahawa dalam versi selari yang dilihatnya sekarang, Sam masih hidup, tetapi Claire menjadi seorang wanita yang sangat tertekan. Tiba-tiba, Brendan terus berjumpa Dr. Rowland, tetapi dia terkejut apabila mendengar berita bahawa Rowland membunuh diri 2 bulan lalu. Dia merasakan skrip yang dia masukkan menyebabkan kesan Mandela yang luar biasa. Menyedari pepijat dalam skrip, Brendan segera memutuskan untuk membuat skrip pengekodan untuk menjalankan arahan untuk memasang semula alam semesta. Pemasangan semula bertujuan untuk menjadikan alam semesta berjalan seperti biasa tanpa sebarang pepijat seperti kesan Mandela. Brendan meragui skrip, dia bimbang alam semesta akan musnah dan tidak dapat dicipta semula. Tetapi demi anak perempuan dan isterinya, Brendan memutuskan untuk pergi ke kemudahan di mana komputer kuantum berada dan kemudian mula memasukkan skrip pengekodannya. Brendan berjaya menjalankan skripnya, dan komputer kuantum kemudiannya menunjukkan tanda reaksi. Brendan segera bergegas pergi, tetapi dia melihat semua kereta di tempat letak kereta hilang. Di dalam bas, dia melihat bahawa semua orang mula mengalami gangguan. Dia melihat bangunan-bangunan juga rosak. Brendan kemudian pergi berjumpa keluarganya, dan dia melihat bahawa keadaan telah menjadi kusut. Dia melihat isterinya gangguan, dan bangunan itu menjadi gelap. Pada akhirnya, dia melihat 2 bulan bertembung, dan akhirnya, seluruh alam semesta hilang ke dalam kegelapan. Sejurus kemudian, skrip Brendan tiba-tiba berjalan semula, dan dunia mula terbentuk semula. Planet, mikrob, virus, haiwan laut, manusia, dan seluruh bandar kini kembali normal tanpa sebarang gangguan lain, termasuk kesan Mandela. Kemudian adegan itu kembali apabila Brendan, Claire dan Sam berada di pantai. Apabila Sam pergi mencari siput, Brendan menelefon Sam dan menyuruhnya meninggalkan anak patung Curious George, yang kelihatan seperti tidak mempunyai ekor lagi. Akhirnya, semasa Sam mencari siput, Brendan memerhatikan anak perempuannya. Dan filem itu tamat. Langgan untuk lebih banyak video seperti ini, sila subscribe dan tekan notis pemberitahuan dan sila tekan like untuk membantu channel kami. Terima kasih kerana menonton.